Hai semua, nama saya Wong Jatsa dengan nombor matrik A168471 dan hari ini kita akan melihat latar belakang syarikat Bumi Masa Sendirian Berhad. Bumi Masa merupakan pengeluar aiskrim jenama Parabella yang akan ditubuhkan pada tahun 2021 dan tujuannya adalah untuk menembusi pasaran halal dengan terdapatnya permintaan produk aiskrim halal yang semakin berkembang. Produknya adalah seperti berikut. Aiskrim cawan dengan wafer cone. Walaupun terdapat banyak jenis lagi reka bentuk aiskrim, tetapi kita menemukan kepada kedua jenis produk yang seperti berikut. Okey, dan andaian dan polisi syarikat adalah terdapat seperti berikut. Semua jualan adalah berbentuk kredit dan 50% akan dikutip dalam sukuan jualan yang current punya, 30% akan dikutip sukuan pertama selepas sukuan jualan dan 20% akan dikutip pada sukuan kedua selepas sukuan jualan. Manakala belian pula 60% adalah berbentuk belian tunai dan 40% adalah dibayar pada sukuan hadapan. Manakala bagi inventory bahan mentah akhir adalah 20% daripada unit pengeluaran suku hadapan. So, kita lihat bahawa penggunaan aiskrim cawan dan aiskrim wafer cone, di sinilah dia punya penggunaan bahan mentah. Dan seterusnya mengenai inventory barang siap. Inventory barang siap akhir pada sukuan pertama dan kedua adalah 35% daripada unit jualan sukuan berikutnya. Manakala bagi sukuan ketiga dan keempat adalah 30% daripada unit jualan berikutnya. So di sini adalah dia punya overhead perkilangan jam buruh langsung. Jam buruh langsung di mana 1 jam untuk seunit aiskrim cawan, 1 jam untuk seunit aiskrim wafer cone dan kadarnya adalah RM4. Harga jualan adalah RM30 dan wafer cone adalah RM33. Campuran jualan kedua-dua cawan dan wafer cone adalah 50%, pinjaman adalah RM800,000 dan bayaran balik adalah RM40,000 dengan 8% setahun faedahnya setiap awal sukuan. Dan sini adalah komponen kos tetap dan kos berubah adalah seperti berikut. Manakala untuk komponen kos tetap dan kos berubah bagi jualan dan pentadbiran adalah seperti berikut. Okey, itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Koloming dengan matrik nombor A168031. Ini merupakan penyata kedudukan kewangan bagi Bumi Masa pada 1 Januari 2021. Sekarang saya akan membentangkan analisis jualan dan pengeluaran. Ini merupakan analisis jualan dan pengeluaran aiskrim cawan. Kuas ini telah menunjukkan volum pengeluaran semakin menurun dari sukuan 1 kepada sukuan 4 dan volum jualan mengalami peningkatan dari sukuan 1 kepada sukuan 2 dan lalu mengalami penurunan daripada sukuan 2 kepada sukuan 4. Perbezaan antara volum jualan dan volum pengeluaran adalah disebabkan oleh terdapat inventory akhir dan inventory awal yang perlu disimpan untuk sukuan berikutnya. Inventory akhir adalah anggaran jualan sukuan berikutnya. Jualan aiskrim cawan dijangka sebanyak 7833 kotak sebulan pada musim puncak, iaitu sukuan kedua, manakala 7767 kotak sebulan pada sukuan ketiga. Namun begitu, jualan aiskrim cawan jatuh kepada 6367 kotak sebulan pada musim terkunjung, manakala inventory awal aiskrim cawan adalah sifar disebabkan ia baru mula perniagaan pada 1 Januari 2021. Bagi aiskrim wafer cone, volum pengeluaran telah mengalami penurunan dari sukuan 1 kepada sukuan 4. Manakala bagi volum jualan telah mengalami peningkatan dari sukuan 1 kepada sukuan 2, lepas tu mengalami penurunan dari sukuan 2 kepada sukuan 4. Perbezaan yang wujud ini juga disebabkan terdapat inventory akhir dan inventory awal yang perlu disimpan untuk sukuan berikut. Analisis hasil dan kos. Ini merupakan analisis hasil dan kos bagi aiskrim cawan. Line orange ini merupakan jumlah hasil dan line biru ini merupakan kos. Dengan menggunakan jumlah hasil tolakkan jumlah kos, kita akan mendapati syarikat ini telah mengalami keuntungan dari sukuan 1 kepada sukuan 4. Dari jadual ini, kita boleh nampak jumlah untung telah meningkat dari sukuan 1 kepada sukuan 3 dan mengalami penurunan pada sukuan keempat, iaitu 309857.
Bagi aiskrim wafer kon pula, jumlah keuntungan telah meningkat dari 428,931 pada sukan 1 kepada 684,273 iaitu sukan 3 dan mengalami penurunan dari sukan 3 kepada sukan 4. Kedua-dua produk ini telah mengalami peningkatan dari sukan pertama sehingga sukan ketiga tetapi menurun pada sukan keempat. Ini kerana jualan unit yang dikeluarkan pada sukan keempat berkurang disebabkan musim terkuncup. Analisis pengeluaran dan jam buluh langsung. Ini melupakan analisis pengeluaran dan jam buluh langsung bagi aiskrim Jawan. Dengan tengok jawapan ini, kita dapat tahu pengeluaran seunit adalah sama dengan jam buluh langsung. Hal ini demikian kerana pengeluaran sebuah produk aiskrim Jawan memerlukan 1 jam buluh langsung. Maka, figurnya adalah sama. Bagi sukan 1, telah menunjukkan 29,025 bagi pengeluaran dan jam buluh langsung dan telah mengalami penurunan sehingga sukan keempat iaitu 19,950 penurunan sebanyak 9,075. Bagi aiskrim wafer kon pula, sukan 1 telah menunjukkan pengeluaran dan jam buluh langsung sebanyak 44275 dan telah mengalami penurunan sehingga sukan keempat iaitu 32010. Penurunan sebanyak 12265 dan trend unit pengeluaran dan jam buluh langsung menurun sehingga ke sukan 4 disebabkan perubahan daripada musim puncak pada sukan 2 dan 3 hingga musim terkuncup sukan keempat serta bulan Januari tahun depan 2022. Nama saya Hogai, matrix number A168-364. Sekarang saya akan membentangkan analisis belanjawan tunai. Raja ini telah menunjukkan jangkaan penerimaan tunai syarikat Bumi Masa bagi tahun 2021 adalah semakin meningkat. Walaupun didapati bahawa belanjawan jualan mengalami penurunan. Situasi ini adalah disebabkan polisi kutipan tunai daripada jualan kredit syarikat di mana 50% jualan kredit dikutip dalam sukuan jualan semasa. 30% jualan kredit dikutip dalam sukuan seterusnya selepas sukuan jualan semasa. Manakala 20% jualan kredit dikutip dalam sukuan kedua selepas sukuan jualan semasa. Ini menyebabkan penerimaan tunai dalam sukuan pertama adalah terlampau rendah kerana hanya 30% dapat dikutip dalam sukuan semasa sahaja. Selain itu, penerimaan tunai sukuan keempat adalah tinggi walaupun jualan mengalami penurunan dalam sukuan keempat kerana kutipan tunai bagi jualan sukuan keempat tidak berlaku dalam tempoh itu. Polisi pembayaran tunai syarikat Bumi Masa ialah 60% daripada jumlah belian adalah belian tunai dan 40% bagi belian kredit akan dibayar pada sukuan harapan. Bagi belanjawan pembayaran tunai, bagi tahun 2021, didapati bahawa pembayaran tunai adalah meningkat pada sukuan kedua tetapi mengalami penurunan pada sukuan ketiga iaitu terendah antara sukuan lain bagi tahun 2021. Selepas itu, pembayaran tunai telah meningkat secara mendadak pada sukuan keempat lagi. Bagi belanjawan jualan dan pentadbiran, belanja jualan dijangka merupakan belanja yang diperlukan dalam usaha untuk meningkatkan unit jualan. Manakala belanja pentadbiran dijangka merupakan sesuatu belanja yang perlu dibelanjakan dalam pengurusan perniagaan normal untuk memastikan perniagaan lancar. Raja ini menunjukkan belanja jualan dan pentadbiran telah mencatat peningkatan pada sukuan kedua sebanyak RM23,400 dan ia merupakan amal yang tertinggi berbanding dengan sukuan lain. Walau bagaimanapun, belanja jualan dan pentadbiran telah menurun pada sukuan ketiga dan juga sukuan keempat sebanyak RM3,970 dan
RM28,040 masing-masing. Belanja jualan dan pentadbiran sukuan keempat merupakan amal yang paling rendah antara sukuan lain. Ini menunjukkan pentadbiran syarikat dijangka semakin cepat dan dapat mengurangkan kos pentadbiran. Seterusnya, saya akan menerangkan pula analisis nisbah kewangan. Nisbah kewangan yang pertama ialah nisbah keberuntungan. Nisbah keberuntungan mengukur kemampuan perniagaan untuk memperoleh keberuntungan. Daripada analisis yang kami telah jalankan, boleh didapati bahawa operasi bumi masa adalah sangat menguntungkan. Ini bermaksud, operasi perniagaan adalah cekap dan mampu menjana pulangan dengan strategi operasi yang sedia ada. Seterusnya adalah nisbah kecairan. Nisbah kecairan digunakan untuk mengukur keupayaan perniagaan dalam membuat pelbagai jenis pembayaran kepada pembekal dan pinjaman bank. Ianya mampu menunjukkan keadaan mampu bayar sesebuah perniagaan. Daripada analisis yang dibuat, boleh didapati nisbah kecairan bumi masa adalah dalam keadaan yang baik dan turut menunjukkan keadaan kewangan perniagaan yang kukuh. Secara kesimpulannya, berdasarkan analisis nisbah kewangan, bumi masa mampu menjana keuntungan yang baik. Namun begitu, walaupun nisbah kecairan bumi masa adalah kukuh, ia menggambarkan bahawa terlalu banyak modal terbiar dalam bentuk wang tunai atau terikat dengan inventory. Bumi masa adalah dicadangkan untuk menggunakan aset yang sedia ada untuk membuat pelaburan ataupun mengembangkan operasi perniagaan. Akhirnya saya akan membenarkan kesimpulan dalam syarikat bumi masa sendirian berhad. Belanjawan boleh memainkan beberapa peranan yang signifikan dalam operasi dan pengurusan sebuah syarikat. Belanjawan memainkan sebagai alat perancangan. Dengan adanya belanjawan, pengurus harus berfikir ke hadapan dengan menerama dan bersedia dengan sesuatu perkara yang akan berlaku pada masa depan. Selain itu, belanjawan juga memainkan peranan sebagai alat pengagihan sumber. Dengan sumber yang sedia ada, sebuah syarikat sering kali menghadapi masalah bagaimana mengagih dan menggunakan sumber secara efektif. Dengan adanya belanjawan, pihak pengurusan dapat mengambil kira pandangan semua pihak yang terlibat dan mengagihkan sumber yang sedia ada dengan rasional dan mencapai presiden yang lebih baik. Di samping itu, belanjawan juga merupakan alat komunikasi dalam sebuah organisasi. Hal ini kerana belanjawan boleh dijadikan bantuan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti supaya sasaran dicapai seperti yang telah ditetapkan. Bukan itu saja, belanjawan juga memainkan peranan dalam pengukuran prestasi. Pencapaian yang telah ditetapkan oleh syarikatnya boleh dibandingkan dengan prestasi sebenar yang telah dicapai. Akhir sekali, bumi masa sendirian berhad dalam mengaplikasikan belanjawan secara sukuan dan sudah pastinya dapat membantu perancangan operasi dan pengurusan secara lebih beratur dan sistematik. Sekian, terima kasih.